What's good, people? Welcome to our channel. This is Gen Y Cut Podcast. You are listening to Gen Y Cut #Dialogue series where we talk about anything that relates to us Gen Y. Dan hari ini seperti biasa, anda bersama saya Jackson Lee Tibing, dan juga hari ini kita ada beberapa additional speakers. Seperti biasa, kita nak ajak Abang Nugget. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Nugget, siapa kita punya additional speakers selain daripada guest speakers kita ni? Tak kenal, Brother Kudin. Kudin H. Awang. Nama Kudin tu sebenarnya nama pendek. Nama panjang? Kudin at the disco. Kita nak bersembang pasal satu topik yang aku rasa relates to a lot of Gen Y. Kita nak bersembang pasal business. Apa itu business dan juga macam mana orang yang daripada kosong, yang tak tahu dan tak pernah buat business, nak menjalankan business itu sendiri. So, untuk tujuan ini, kita ada special guest, Cik Wan Ismail, seorang entrepreneur yang dah aku rasa berkecimpung dalam business ni 6 tahun. Ex-alumni kepada UiTM dan juga entrepreneur under PUNB. Perkenalkan sendiri, bagi sedikit info kepada pendengar-pendengar kat luar sana about yourself, Wan. Nama diberi saya tak ada lah. Ikut-ikut UiTM. Ikut UiTM. Kita Abang Fesi. Aku seorang usahawan di bawah program Puma under PUNB. Puma ni actually stand for program usahawan muda lah, under PUNB. Tapi aku adalah best takhir lah. Antara best takhir lah. Sekarang PUNB tak lagi buka untuk pinjaman yang macam ni. So aku beruntung lah yang diberi peluang oleh PUNB. Terima kasih lah ke PUNB. Expertise tu taklah sangat, tapi berkecimpung 6 tahun tu di dalam bisnes perwujudan lah. Kalau nak lebih spesifiknya, major field tu dalam pet shop lah. Pet shop? Aku menjalankan perniagaan pet shop lah. Provide servis macam hotel kucing, provide trading lah, jual barang keperluan haiwan, makanan kucing, pasir kucing. Adakah kucing sahaja ataupun Ya, kucing sahaja. Okay. Sebab aku faham, sebab pet shop kan, maksudnya kenapa masuk kedai kucing kan? Nama pun pet, supposedly dia ada kuda ke belut apa semua kan? Tapi itulah. Belut dia ada belut, yang ada orang bela belut, centipede, ada orang bela centipede dan sebagainya. Itu. Minta maaf nak tanya. Ya. Centipede tu kalau dah besar dia jadi apa? Sports car. Jadi sports car. Aku di Jitra lah. Nama kedai tu ialah Katy Claw Pet Shop. Macam mana dapat nama Katy Claw tu, ialah kita rockers kan, kita jiwa rockers. Tiba-tiba nak terjun dalam bidang kucing, segan lah kan. Dia macam, alamak, tiba-tiba jadi cute sikit kan. Aku waktu tu, apa aku nak buat bagi nampak rockers dengan comel tu, tapi tak nampak sangat. Dia nak cover kecomelan. Rockers dengan apa? Comel? Ya. Yang comel kucing, Abang Nugget. Okay. Faham. Terima kasih Jason. Rasa orang tu comel. Waktu tu lah ada idea datang dari, orang kata apa, cakar tu dengan kucing. So Katy Claw itulah sejarahnya Katy Claw tu. Nama, bagaimana nama dia dicipta lah. Okay Wan, kita dah dengar Wan punya cerita pasal bisnes dia, pasal sejarah nama kedai dia. Jadi kita nak masuk ke dalam bisnes ni. Bisnes ni kalau kita tengok dalam macam-macam buku, ada buku cakap macam ni definition dia, ada orang cakap macam ni definition dia. Jadi kita nak dengar sendiri daripada orang yang pernah buat bisnes selama lebih daripada 6 tahun ni. 6 tahun bukan senang nak buat bisnes selama 6 tahun ni. Nampak macam mudah, tapi the reality is ramai yang start bisnes akan gulung tikar after setahun 2 bisnes. Jadi Wan, based on your experience, based on your own definition, boleh tolong share dengan kami and the listeners, apa itu bisnes? Ya, soalan yang baik Abang Nugget. Aku actually setuju juga dengan Abang Nugget tadi kan. Sebenarnya aku tak nak cerita definition bisnes ni on paper. Kalau kita, sebab macam mana kita tak shock lah kalau on paper. Buat balik on paper ni semua orang tahu kan, bisnes ni kalau ikut buku dia kata satu organisasi ataupun individu yang menghasilkan atau menjual sesuatu barang
barang atau services lah dan dijadikan profit. Itu ikut buku. Tapi aku tak mau sembang pasal tu. Dan dari sudut aku, sebenarnya bisnes ini adalah satu bentuk legacy. Bisnes ialah sebuah legasi. Itu jawapan yang orang kata skop yang lebih jauh. Kalau kita sebut legasi ni, dia satu benda yang continuous, berterusan. Dia sebenarnya kalau kita sebut bisnes, bila bisnes ini dia datang dari orang kata ada masalah, jadinya bisnes. Faham tak? Bisnes ni menyelesaikan masalah. Meaning dari segi ekonomisnya, bila ada demand, ada supply. Ya. Aku bagi contoh. Aku rasa semua orang tahulah. Kita ambil satu produk ni. Produk nama ni aku rasa semua orang sangat familiar lah dengan benda ni, iaitu iPhone. Steve Jobs yang mula-mula buat Apple ni, tapi dia bukan start dengan iPhone lah. Sekarang ni Steve Jobs kat mana ni? Aku nak tanya sekarang. Dia kat mana ni? Dia dah meninggal lah kan? Dia duduk dalam kubur pun. Tapi iPhone ni nak keluar dah iPhone 13. Kenapa produk dia jalan? Dia dah dalam kubur dah. Kenapa produk dia jalan? Itulah yang aku cuba nak fahamkan. Benda ini konsep dia, kita nak bisnes kita ni berbentuk ke arah tu, menuju ke arah legasi. Bukan legasi ni bermaknanya okey, sekarang aku ialah owner kepada Katie Claw Pet Shop. So lepas ni kalau aku ada anak, aku turun kepada anak aku. Tidak semestinya macam tu. Itu kita tak panggil legasi, itu dia panggil warisan. Itu bukan legasi, itu warisan. Sebenarnya nak orang kata nak cerita pasal bisnes ni actually lah kan. Sebab Jane Wyckoff ni panggil ni sebab aku rasa satu tanggungjawab aku untuk aku actually aku nak tarik minat orang yang orang kata dia baru nak cuba dalam bidang bisnes ataupun yang sedang dalam SME ataupun PKS kan, perniagaan kecil dan sederhana, yang masih duk cari jalan, yang masih tak tahu dia sama-sama lagi. Apa yang hari ni yang aku cuba nak sampaikan, aku cuba nak improve PKS dan nak menarik minat graduan ke apa ke yang nak cuburi bidang ni. Mungkin dia nak tahu sedikit asas-asas perniagaan. Ini soalan serius lah kan. Jarang aku serius macam ni, tapi ni paling serius lah aku pernah buat. Okay lah Wan, bila kita dah berniaga 6 tahun, mesti kita ada jatuh, kita ada naik, kita ada masa terduduk, ada masa berlari kan. Jadi boleh tak kau share dengan Jane Wyckoff, dengan listener, apa satu momen yang paling teruk kau pernah rasa and macam mana kau bangkit daripada situasi tu, dan satu lagi momen yang paling manis lah, ni momen yang masa kau rasa kau ada dekat top lah masa tu. So boleh kau kongsikan dekat kita orang? Momen yang paling teruk lah bagi aku kan, aku bekerja waktu tu, aku ambil keputusan aku nak buat bisnes. Yang menariknya, aku tak tahu nak buat apa. Aku bukan start untuk nak buat kucing. Waktu itu hanya berbekalkan satu panggilan. Aku call lecturer aku, actually ini mentor aku lah, yang aku anggap juga sebagai bapa kedua aku, Dr. Syarizal. Dr. Syarizal ni aku anggap dia sebagai salah satu mentor aku lah. Waktu tu aku call lecturer aku, kata, Doktor, saya nak minta pandangan ni. Kata, awak pasal apa Wan? Doktor, saya tak boleh belah doktor. Saya tak boleh belah ni, kerja dengan orang ni kan. Habis tu nak buat apa kan? Saya nak bisnes kan. Okey, nak bisnes apa? Saya tak tahu doktor, saya tak tahu. Betul ni nak menego? Dia tanya kan. Dia tanya, betulnya nak menego? Dia kata, betul doktor, saya memang nak menego. Okey, fine, aku bagi yang 3,000. Berhenti, balik, aku bagi yang 3,000. Dia pump modal sampai sekarang. Yes, sampai sekarang lah. Bila aku nak bayar balik, dia tak pernah minta sesen. Dia kata, Wan, jangan kata 3,000 Wan, 10,000 ke berapa pun aku bagi, dengan syarat hang buat sampai berjaya. Aku nak tengok hang buat sampai berjaya. Itulah bermula satu panggilan. Aku pun balik. Lepas tu idea tu datang, balik. Dia kata okey, dia kata nah aku bagi 3,000, apa nak buat? Nak dijadikan cerita, aku dah jobless dan waktu tu aku bela kucing. So family bising lah kan, bila makan, dah lah aku jobless, lepas tu makanan kucing dia pun kena beli. Aku mula dapat idea, okey, why not aku beli pack besar. Dia makanan kucing ni, dia ada pack besar, dia ada 10 kilo, dia ada 7 kilo, dia ada 15 kilo, dia ada sampai 25 kilo. So waktu tu aku terfikir lah, why not aku beli satu dan aku repack semula sekilo-sekilo untuk cover kucing aku. Kalau buat bisnes, ini fundamental yang paling penting sekali. Tolong jangan buat bisnes sebab nak untung rugi. Semua orang faham dia nak untung saja. Jangan buat bisnes sebab duit. Aku yakin gagal, 100% gagal.
100%. Jangan tengok dekat duit. Aku selit sikit lah. Ini satu kisah di zaman Nabi kan. Kalau hampa tahu seorang insan ni, dia dijamin masuk syurga. Kalau kita ambil satu hadis, ini hadis sahih. Nabi sendiri kata, hang ni Abdul Rahman, Nabi tak cakap Kedah lah. Ini aku translate lah kan. Hang ni Abdul Rahman, kalau batu ni hang angkat bawah confirm emas. Punya Nabi admire dia. Dia kalau buat dia touch apa-apa, benda tu memang jadi duit. Sebab waktu tu bila penghijrahan dia daripada Mekah ke Madinah, dia tinggalkan semua harta dia. Nabi arah salah seorang ni untuk jaga Abdul Rahman. Hang jaga dia. Dia ni orang penting ni. Abdul Rahman pun bila dekat orang yang jaga dia kata, ya Abdul Rahman, apa hang nak? Hana nak rumah bagi tahu. Hana nak unta bagi tahu. Hana nak bini pun aku rela ceraikan bini aku bagi kan. Lepas tu Abdul Rahman kata, tak mau. Aku tak mau apa pun. Habis tu nak apa? Aku nak pinjam RM50. Ini aku bahasakan RM50 lah, nak bagi mudah faham kan. Aku tak tahu lah currency waktu tu. So dia kata lah RM50 lah. RM50 ni ambil je lah, tak payah pinjam. Abdul Rahman kata, pantang orang sedekah kat aku. Aku tak mau. Aku nak pinjam. Aku akan bayar balik. So dia ambil RM50 tu. Apa dia buat? Dia ambil RM50 tu. Dia pergi beli unta. Yang menarik yang dia beli RM50. Dia pergi jual balik dekat Yahudi. Kaum Yahudi. RM50. So aku nak tanya, di mana untungnya? Nampak daripada kisah sini, daripada kisah ni, di mana untungnya? Tak ada. Kalau yes, balik modal atau macam mana? Jem bakat semua. Balik modal je lah. Macam mana? Sebenarnya balik modal pun tidak. Dia rugi. Masa dia lagi dia nak bawa jalan tu, tapi dia cuma collect, ambil tali. Dia jual ambil tali. Kita tak faham apa sebenarnya dia nampak, tapi dia nampak selangkah lagi. Dia nampak lebih jauh. Tu nak relate tu boleh relate juga tadi dengan legacy tu. Dia nampak lagi satu konsep lebih jauh. Tak apa. Hari ni apa menang, esok lusa tunggu sat. So dia kumpul tali, kumpul je tali tu sampai tali habis. Di zaman Nabi ni, zaman Rasulullah ni, kalau nak jual unta mesti ada tali. So dia collect semua tali tu. Dia king of tali tu waktu tu. Memang satu Madinah tak ada tali. So, apa dia nak kena buat? Nak kerja ni. Meh beli tali kat aku. So, dari situlah. Maksudnya, nampak tak? Dari awal pun dia dah tak mention pasal duit pun. Tapi, bila kita create masalah, baru dia akan jadi duit. Jangan kira nak untung rugi. Itu jangan. Itu benda yang fundamental, yang paling penting. Tolong. Usahawan yang bijak, dia nampak bila kita nak... Contohlah, kita ambil Caticlaw punya pet shop kita aku nak customer masuk entrance dia cantik, dia masuk dia rak ni cantik, susun barang cantik, kita lebih macam tu, baru datangnya duit. Experience yang masa hang terduduk tu itulah panjang kan kita guna dulu panjang. Paling teruk ialah ada dua lah. Momen tu ada dua. Yang pertama, bila permulaan aku menegah. Bulan pertama itulah the moment yang paling aku tough sekali. Daripada gaji yang beribu-ribu, bulan pertama aku untung RM90. Asyik jualan repair, lepas tu ada jual liter sikit-sikitnya waktu tu, sikit-sikitnya. Bayangkan RM90 aku nak hidup sebulan. Terpaksa beli Maggi, terpaksa bahagi 16. Biasa ayamnya kan bagi 16, Maggi bagi 16. Ya, salah satu momen lah. Yang kedua bermula dengan modal lecturer aku tu. Bila waktu tu aku sudah nampak jalan. Yang cantik nampak jalan. Tapi bila buat calculation, apa yang buat aku down, aku mula memahami keseluruhan bisnes ni. Sebenarnya aku memerlukan sekurang-kurangnya 100,000. Mana nak cekau? Kan? Hilang semangat tu. Kita tengah buat. Weh, benda ni nak 100,000 ni. Apa aku nak buat ni? Tapi orang kata apa, atas dasar semangat, atas dasar orang kata apa, berjuang, kan, dengan kritikan orang, aku nak buktikan juga aku boleh berjaya. Aku teruskan walaupun aku tahu itu satu jumlah yang sangat sukar pada waktu itulah. So aku teruskan. Itu antara momen aku yang kata apa, sedikit sebanyak buat aku down. Momen terduduk lah. Momen terduduk lah. Imagine lah tengah buat. Lepas tu kita baru sedar yang benda ni perlukan 100,000. More than that sebenarnya. Tapi tak apa. Aku ikat perut. Imagine kan, aku terpaksa ikat perut. Maksudnya bila start tu, bila aku start RM90, lepas tu aku untung 100 lebih. Dia naik lah perlahan-lahan.
kan. So daripada contoh aku dapat bulan tu 400, aku terpaksa cut pula 200 jadikan modal. Teruk lah, memang struggle lah, aku nak cakap struggle lah. The first year tu struggle lah. That's why aku bagi orang yang nak ceburi bidang perniagaan, sabar itu satu key lah kan? Maksudnya passion lah, sabar kan? Nak buat apa-apa pun kita sabar. Orang sabar ni orang berjaya. One day kita tahu, one day aku menang, one day akan sampai waktu yang aku menang. Hari ni aku kalah tak apa, tapi satu hari je aku menang. Jangan bimbang. Maksudnya kita tahu satu hari tu dia akan muncul, tapi tak tahu bila. Tak apa, aku sabar, tunggu je. Aku bermula dari rumah, home base, orang kata apa, buat delivery je waktu tu. Lepas tu aku berpindah ke kedai yang kecil, lepas tu pindah kedai yang sekarang ni lah, yang Catty Claw yang sekarang. So aku menempuh waktu tu, imagine kan, imagine aku waktu tu tak ada kekuatan lagi, belum sampai modal tu tak ada lagi. Imagine aku ada kedai yang besar, lepas tu down juga, faham tak? Masuk kedai kosong kan, orang datang lah, pet shop apa ni kan. Tapi down juga lah. Nak buat macam mana? Aku kekangan waktu tu. Sekarang ni jauh lebih proper lah. Barang, everything, rak, semua custom, everything, semua proper, semua cantik lah kan. Ini pendapat aku lah, kalau customer aku kata tak cantik tu tak tahulah kan. Itulah antara momen aku lah. Momen yang manis. Pertama aku diberi peluang oleh PUMB kan. PUMB ni dia satu badan pinjaman lah. Kalau yang mana yang tak tahu, PUMB yang paling besar lah, dia sampai 10 juta di Malaysia ni. Pinjaman ni bermula 100,000 sampai 10 juta maksimum. So itu momen yang aku rasa best lah. Yelah, aku tak ada kekuatan untuk benda dah nampak jalan, ilmu dah ada kan. Maksudnya dalam perjalanan aku setahun lebih tu, aku dah ada, tapi modal pula sangkut kat situ kan. Lepas tu bila jumpa PUMB, aku diberi peluang oleh PUMB dan diletakkan sebagai program usahawan muda waktu tu. So bagi mana-mana yang PKS nak cari, boleh call aku tanya pasal. Kalau tak nak call PUMB, boleh call aku untuk tanya pasal PUMB, tak ada masalah. Aku boleh cerita A sampai Z. Jangan bimbang, aku kenal orang dalam tu. Aku juga pernah talk bersama PUMB, so tak ada isu. Kalau ini sampingan sikit lah kan. Itu salah satu momen aku lah. Lepas tu momen aku yang paling best sebenarnya, tetapi diselit satu kesedihan. Aku cerita lah kenapa. Last year lah, buat kali pertamanya aku mencecah jualan 6 angka lah, 6 angka, dan jualan tahunan mencecah 7 angka lah kan. So itu momen yang aku tak sangka, tak pernah imagine. Sebab actually last year cuma target 90,000 satu bulan, tapi dia melebihi beyond tu jauh lah kan. Alhamdulillah aku happy lah waktu tu. Tapi di saat aku sedang peak kan, di saat sedang peak, aku tak sempat nak tunjuk. Orang kata apa, bagi aku ini satu kejayaan lah. Bagi aku, dari sudut aku, ini satu kejayaan lah. Tapi tak sempat untuk tunjuk pada arwah ibu aku kan. At the moment aku sampai 6 figure tu, aku tak pernah jangka, tak pernah imagine. Aku last year actually letak 90 je, the highest yang aku boleh sampai. Tapi aku dapat lebih pada tu, jauh lebih pada tu. So itulah momen seronok, excited kan. Bang Kudin, seronok, excited. Imagine aku duduk dalam kereta, drive sorang-sorang, duduk parking sekejap, terkenang. Kisah RM90 tu terkenang, menangis weh. Aku, orang kata air mata jantan tu mengalir kan. Sebab aku tak sangka aku boleh sampai satu tahap macam tu. Orang lain mungkin rasa kecil, tapi bagi aku itu satu achievement, the highest achievement lah yang aku pernah dapat. So tapi malangnya aku tak sempat. Yalah, aku anak kesayangan ibu kan, tapi orang kata apa, tak sempat untuk nak dia kembali ke rahmatullah pada bulan 9 2019. Setahun lepas dia meninggalkan aku tu, aku betul-betul peak lah. Betul-betul bisnes aku dalam keadaan peak. Dia best, tapi tak sempat so masih ada haji. So haji lah yang aku sempat untuk orang kata apa, hadiahkan sesuatu lah, macam tu lah. So itu satu. Pertama, dapat kepercayaan dari PUMB. Kedua, bila cecah target yang luar biasa. Kita target macam ni tapi dapat yang lebih macam tu. Itulah sebab sedikit kan.
target dari segi orang kata apa, dari Caticlaw sendiri best lah. Kalau dulu imagine kalau dulu barang semua atas lantai je, tapi sekarang semuanya proper lah, semuanya kemas, semuanya filing, everything semua tersusun, semua everything kemas, semua ada kekemasan, proper business lah. Nak dikomparekan dari dulu tergagap kan, memang tak proper lah, atas lantai, barang duduk atas lantai, itu ini apa semua. And sekarang jauh lah, memang jauh Caticlaw. Bangga lah dari orang kata apa, aku sendiri pun turut bangga lah dengan perjalanan kan. Customer sendiri pun yang follow aku dari awal pun kagum kan. Dan imagine lah, customer kalau buat awal dulu 20 orang je pun rasa seronok lah. Sekarang ni memang orang kata apa, active customer lebih kurang almost 3,000 kan, satu bulan almost 3,000. Kalau dulu satu bulan 20 orang 20 orang pun waktu tu rasa best lah, rasa seronok lah. Tapi sekarang ni sampai tak ingat, aku dah tak ingat customer ni datang, dia ni first time ke, banyak time ke, tak ingat dia ni siapa, tak ingat. Kalau dulu 20 orang tu tahulah dia ni study mana, dia ni kerja apa, duduk kat mana. Sekarang ni aku memang tak ingat sebab ramai. Alhamdulillah kan, so far alhamdulillah. Nice. Satu cerita, satu pengalaman yang orang kata dia punya down tu memang sedih lah. Kalau kita nak start business kan, boleh buat down, tapi dengan orang kata bantuan orang sekeliling boleh naik balik. And shout out to Dr. Syarizal lah, boleh bagi kepercayaan dekat hang kan, boleh bagi hang motivation, bagi hang knowledge kan, untuk pergi lagi jauh lah. Okay, terima kasih banyak kepada Wan atas apa orang kata sharing tadi lah. Basically it's a bit personal. Kalau bagi aku lah, aku dengar pun tak selalu kita boleh dengar cerita-cerita yang orang kata direct lah daripada owner business tu sendiri. Dia punya keadaan masa dia betul-betul jatuh terduduk, dah berjaya pun ada juga kesedihan. That's the hurdles and the obstacle as an entrepreneur yang kita kena hadapi. But we want to get tadi more on your personal experience. Now we want to get more into the integral part lah, orang kata bahagian yang agak detail, because this podcast is about sharing benda yang bagus dan juga benda tadi pun bagus, tapi kali ni kita nak share benda yang lagi more on point kepada kita punya listeners, which is about the business management itself. Macam mana aku kenal hang dulu, serius tak sangka langsung hang boleh jadi berjaya macam ni. Ada business yang hang boleh manage dan hang boleh kata besar lah, sampai sales monthly boleh capai lebih pada 6 angka kan. So if you can share with us and with the listeners, macam mana hang start learn about business management and how do you do business management itself? Aku bila perkataan berjaya tadi sebenarnya taklah completely sukses kan. Maksud aku pun banyak belajar juga kan. So point tu baguslah Jackson kan, sebab sebenarnya aku ni background bukan dari budak bisnes ataupun tak, memang zero, tapi benda-benda pengurusan bisnes ni aku go through by experience, gain dari experience. So benda bila tahun pertama tu tahun pembelajaran aku lah sebenarnya. Macam kita masuk darjah 1 lah kan. Macam ni, bisnes macam ni, dia macam ni. So benda-benda yang aku nak cakap ni sebenarnya apa yang aku lalui lah kan. Dan aku dari apa benda yang aku lalu, so aku nak share sikit dengan orang-orang PKS, orang-orang SME, orang-orang yang nak mula berniaga. Sebenarnya pengurusan, bila kita sebut pengurusan bisnes kan, pertama sekali dia kebanyakan aku perasan bila orang buat bisnes ni, nampak kelemahan ni, orang dia tak memahami betul-betul nature of the business. Dia tak faham nature of the business. Rata-ratanya kesilapan yang orang sentiasa buat, orang biasa buat, ialah orang biasanya buat bisnes pada benda yang dia peminat, tetapi tak minat pada benda yang dia perbuat. Boleh faham kat situ? Ada dua benda yang berbeza. Aku bagi contoh, aku nak bagi lagi jelas kan. Kita minat tudung. Ramai yang minat tudung tu, tapi dia tak minat pada bisnes tu. Faham tak? Dia cuma minat
pada tudung tu. Faham tak? Tapi dia tak faham, macam mana aku nak jual benda ni, macam mana aku nak buat. Yang tu dia tak mau ambil tahu. Faham tak? So bila jadi macam tu, masalah dia tak faham the nature of the business tu sendiri. Sebenarnya kalau kita faham benda ni, business simple lah. Business simple lah. Kalau kita ada plan, kita ada orang kata apa, kita dah susun everything, benda ni akan jadi. Cuma perlukan passion. Aku rasa semua boleh benda, buat apa pun boleh berjaya. Macam tu lah. Tak mesti buat kucing kan. Ramai orang ramai yang buat benda yang minat, padahal dia tak minat bisnes. Masalah lah bila dia buat. Sebenarnya kalau orang buat bisnes, contoh aku kan, sekarang aku kucing, tapi sekarang ni aku nak pergi buat jual kasut pula. Faham tak? Aku boleh lompat ke mana pun. Tak semestinya minat. Bila minat kan, lepas tu nak pergi buat, lepas tu fail lah sekali kan. First kali lah kan, bila kita sebut pasal pengurusan ni kan, first kali mana-mana company kecil, company ataupun bisnes kecil-kecilan ataupun yang baru nak berniaga ni, first kali kita mesti ada goals. So maksud kita bekerja, kita kepada goals kita, ataupun lebih tepatlah kita kena ada misi dan visi kan. Misi dan visi kan. Maksud bila kita nak set up apa-apa bisnes, kita mesti tahu hala tuju kita kan. Ini tak tahu nak ke mana ni kan. Nak jual laksa Kedah kan, tiba-tiba rasa macam nasi banggil, tak kena lah. Maksudnya kita mesti ada satu mission kita kan? Short term goal, long term goal, bagi jelas. Sebab macam aku sendiri, aku perlukan team. Aku tak boleh kerja seorang. Mustahil untuk bisnes aku ni aku nak buat seorang. So bila aku tak ada goal, bila aku hire pula orang, lepas tu aku tak ada goal, dia pun kerja pun datang kerja lah, dia nak ke mana ni? Faham tak? Kita tak ada satu team. Kita tak ada, bila tak ada goal, kita ada masalah lah. Budak kerja pun tak faham, employee aku pun tak faham, staff aku pun tak faham apa benda ni. Kita nak dia tak faham, dia tak clear. So itu satu. Lepas tu bila sebut organize ni, bukan dari segi mission and missionnya. Satu lagi aku nak selit lah, kebanyakan orang ambil ringan tentang SWOT analysis. Sebenarnya SWOT analysis tu penting juga sebelum kita nak start up business kan. SWOT analysis, tahu tak pasal SWOT analysis? Ini ramai yang skip. Tahu tak? Dia tak tahu tak SWOT analysis apa? Betulkan aku lah kalau salah. So SWOT analysis is basically strength, weakness and opportunity dan threat. Ini penting. Ini penting untuk kita set up goals. Tapi rata-ratanya benda-benda ni lah, bila aku nak rasa masuk JMYK ni sebab aku nak sampaikan benda ni. Bisnes bukannya untung dan rugi saja. Bisnes ni dia everything, keseluruhan. Kita kena organize kan? Kita kena ada goal. Kita kena ada, sebelum nak start up kita kena study dulu. SWOT analisis tu guna apa kelemahannya, apa kekuatan aku, apa peluang yang aku boleh ambil, apa yang apa ancaman aku. Benda-benda ni, bila kita ada benda-benda ni, barulah kita boleh orang kata apa, menuju ke arah bisnes yang lebih proper kan. Lepas tu bila kita sebut lagi organize ni bukan takat team kita yang organize, hala tuju company kita. Dari sudut filing juga kita kena organize kan. Ini nampak kelemahan bila filing yang rapuh. Maksudnya bila filing rapuh, kita bila buat bisnes kita tak boleh orang kata apa, filing ni kalau nak tahu filing ni kita mesti jangan fragile. Sebab filing kita tak boleh loss. Kita any dokumen kita tak boleh hilang, mesti direkodkan dengan baik. Tapi banyak orang kata-kata kan, beli barang sekali meniaga tu, beli barang entah sekali beli, lepas tu buang entah mana. Bila benda ni berlaku, kita dah hilang orang kata apa, kebocoran kita punya, kita ada leaking. Jadi sekali untung berapa ini, aku untung ke rugi, sebab apa, filing dah tak sempurna. Yang tu hilang, yang ni hilang. Itu dari segi tu, belum cerita tax kan. That's why aku kata tadi, kita ambil definition asalnya, kita nak satu skop yang jauh, legacy. Sebab tu kita tak nak buat satu bisnes ni satu bisnes yang main-main je kan. Tak apalah, bisnes kita bisnes jual ayam kot, kita kecil-kecil tak lah, filing apa lagi lah balik buat. Yang ni masalah. Filing tu kena kuat, kena mantap kan, tak boleh hilang. Sebab belum cerita pasal tax
dalam LSDM punya sistem, kita tak boleh hilang benda-benda invoice, barang apa kita beli tak boleh hilang, tak boleh lupus dalam masa 7 tahun. Tapi dalam kepala kita, alah tak apalah, alamak LSDM apa kita meniaga rumput leko. Jadi mentaliti ni aku nak orang ubah. Especially PKS, aku tak nak ada mentaliti ni. Kena mentaliti yang bersifat berkonsep jauh. Walaupun kita kecil, tapi kita okey, hari ni aku jual keropok leko, one day aku adalah orang kata pengeluar keropok leko, penghilang lah, maksudnya satu tahap macam tu. So inilah permulaannya. Jangan rapuh. Itu satu. Lepas tu dari segi akaun, ini pendapat aku lah kan, sebenarnya kalau aku sendiri sebagai pengusaha kedai kucing, aku dari sudut akaun, aku nak satu akaun yang organized kan, sebab aku bayarlah income tax setiap tahun kan. So aku nak orang kata apa, akaun yang organized. Maksudnya ini wajib, ini pendapat aku lah, ini wajib untuk mana-mana peniaga yang baru start. Aku nak wajib, maksudnya dia ada satu akaun, current account untuk jualan. Itu yang pertama. Kedua, current account juga untuk purchasing kan. Tadi jualan, ini belian kan. Dan satu lagi contingency kan. Contingency dalam bahasa Melayu apa di luar jangka. Yes, benda ni sangat-sangat important. Account ni sebab apa? Kita tak mau ada keterisan wang. Bila kita buat bisnes, kita mesti fact and figure, bukan kita main tembak. Maksud aku, bila kita ada akaun, ketiga akaun ni kita dalam keadaan bisnes yang proper, yang stabil kan. Kita ada purchasing, kita ada sale. Bila maksudnya kita tahu exactly profit. Bila kita dapatkan exactly profit ni, barulah kita boleh rancang kan. Ini yang topik seterusnya lah. Baru kita boleh plan ke mana apa kita nak buat. Bila kita dah dapat ini sekian amount profit ni, ke mana pula, apa kita nak distribute. Okay, gaji owner berapa, gaji company berapa. Senang kita nak improvise. Maksudnya kita nak ke depan, kita nak senang kalau kita ada ketiga akaun ni lah kan. Contingency ni sebagai apa, backup lah, kita kata backup, akaun backup. Maksudnya aku bagi contoh baru-baru ni, bila aku go through aku punya experience lah kan, baru-baru ni aku diuji dengan hebat lah. KT Claw pada waktu tu dalam kawasan PKPD, dan aku tak dibenarkan buka dalam 1 bulan tu. So inilah contoh contingency ni. Bila kita nak pakai, inilah waktunya kan. 1 bulan, imagine kan, 1 bulan aku tak meniaga kan. Tapi inilah contingency, apa yang aku nak sampaikan. Ini yang banyak orang skip. Ini yang banyak masa orang tu sangat lah masa PKP ni, PKPD waktu tu. Memang teruk lah. Aku tutup sebulan. Tapi bila kita ada contingency, that's why yang penting contingency di luar jangka. Aku tak pernah expect. Aku tiba-tiba kawasan aku PKPD, dan bila PKPD, ya aku tanggung gaji-gaji pekerja. Tak apa, kita guna duit backup ni. Ini yang pentingnya. Sekurang-kurangnya, mana-mana perniagaan sekurang-kurangnya. Ini aku tak nak cerita big company lah. Big company current account lagi yang tu kita tak mau. Ini kita cerita asas je. Cerita asas. Mesti ada ketiga akaun ni. Sebab apa? Bila kita ada kita panggil, kita ada satu sumber yang kita tak leaking. Maksudnya kita disiplin kan. Ini satu lagi aku nak selit sikit kan. Sebab apa kita ada ketiga akaun ni? Sebab kan ini test lah. Kita test owner lah kan. Owner disiplin ke tak? Maksudnya kalau exactly sale aku dalam sistem, aku pakai post system kan. Dalam post system kata, let's say lah, for example, sale 50k. Dalam akaun jualan mesti 50k. Lepas tu belian, berapa pula beli? 30,000. So 50 tolak 30, kita dah tahu dah exactly profit, betul? So bila kita dapat profit tu 20, macam mana kita nak distribute? Itu yang kita panggil plan pula.
Disusuli dengan plan. Okey. Kan? Macam mana kita nak distribute? Oh, ini company gaji sekian-sekian, owner gaji sekian-sekian, budak kerja sekian-sekian. Lepas tu untuk improvise, aku nak tambah rak lagi ke? For example, ini aku cakap dari sudut category lah kan. Ini secara orang kata apa, secara spesifiknya lah kan. Okey, maybe aku nak tambah rak ke? Okey, ini maybe aku nak tambah itu ke? Nak buat counter bagi cantik lagi ke? Nak tambah itu ke? Bla bla. Yes, kita sudah ada plan. So dari situ pula bila kita dah organize semua everything, kita dah ada goal, kita dah jaga account, kita dah jaga filing kita dengan cantik, kita ada team yang cantik, barulah kita pergi ke part plan kan. And bila plan ni kan, even aku sendiri pun kan, aku akan meeting dengan staff-staff aku kan, every week kan. Okey, bulan ni kita nak target berapa sale. For example, ini sebagai contoh. For example, kita pun aku akan bagi cadangan. Okey, saya akan letak macam ni lah, sekian. Saya akan letak sale kita nak bagi 100,000. So pada 100,000 ni, okey, bincanglah, list down kan. Apa plan kan? Ada tak bajet? Bajet daripada yang tadi lah. Yang macam tu, ada tak bajet kita nak buat macam ni? Kan? Faham? Daripada situlah. Bajet. Kita sebenarnya kita boleh buat marketing tool kan. Kita dah ada bajet ni sekian-sekian. Kita mungkin buat banting ke, ataupun kita letak kat billboard ke apa ke benda ke. Contohlah kan. Kita boleh list down lah. And itu cara kita berbisnes sebenarnya. Kita plan, kita dah organize, baru kita plan, kita nak ambil cara mana kita nak ambil. Lepas tu kita decide kan. Lepas tu daripada tadi daripada tadi nak tambah barang baru, ada modal tak? Ada modal. Boleh tambah stok lagi, nak perbanyakkan. Sebab dalam retail siapa lagi stok banyak, dia lah control market kan. Okey. Itu salah satu contoh lah. Itu daripada segi stok ke, nak improvise kedai nak bagi cantik ke, macam-macam lah. Tactical ni macam-macam, plan ni macam-macam. Dia tak semestinya nak tambah lagi modal. Dia promotion pun boleh, clearance pun boleh. Lepas tu ataupun yang tadi tu jadikan capital dia lagi ke, nak besarkan lagi ke. Itulah contoh yang tu. After kita plan tu, lepas tu sambil-sambil kita buat, kita analyse. Macam itulah juga aku bersama staff-staff Critical Law. Tengok progress kan. Jangannya plan-plan betul hilang kan. Plan-plan betul tak tengok progress kan. Progress tu jadi ke tak jadi, okey ke so far kan. Tak okey, perbetulkan balik kan. Lepas tu kita review, kita revise kan. Kita revise balik apa yang kita plan tu, kita dapat ke tak kan. Kita dapat ke tak. Itulah sikit pengurusan yang aku nak settle. Dia daripada organizing, kita plan, lepas tu kita analyse. Itulah salah atur caranya kan. Tapi tak boleh skip lah. Samira, organizing, planning and analyzing. Ya. Okay. So itu kita dah nampak bukan senang nak buat bisnes ni. Nampak macam senang lah nak buat. Ya. Ini sembang-sembang betul. Tapi masuk deri gelanggang juga aku macam-macam juga kan. Itu yang kita nak dengar daripada seorang peniaga, seorang usahawan yang telah buat bisnes lebih pada 6 tahun. Daripada kosong sampailah pada hari ini dia punya bisnes pun dah okey, alhamdulillah kan. Nak kata berjaya tidak, masih dalam proses belajar juga. Aku pun tak ni juga. Tapi aku kata apa, inilah aku boleh share untuk orang-orang yang sedikit sebanyak lah aku boleh share. Sebab itu kita buat sesi dialog ni, sebab kita nak belajar daripada orang yang betul kan. Kalau kita tengok daripada buku saja, kadang-kadang kita tak boleh tanya buku tu. Ni kita tanya dengan orang tu sendiri yang ada pengalaman di sendiri kan. So matlamat kita tercapai insya-Allah. So sekarang ni kita dah dengar macam-macam daripada Wan Ismail ni. Tapi kalau ada listeners yang nak tanya atau nak ambil tahu lagi ataupun nak berguru dengan Wan Ismail ni ke kan, katalah kan. Macam mana kita boleh reach Wan Ismail ni daripada social media yang mana? Boleh share dengan kita social media handles? Personal atau business? Terpulang pada hang. Kalau business boleh follow Twitter saya lah. Saya lebih aktif di Twitter. Okey, apa Twitter handle? Wan Ismail, WANN
ISMAIL. Oh, tu dia Twitter, Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok. Kau ada hang menari-nari ke kita yang nak tak Ada. Kalau di sini saya tak organize apa semua. Kalau lebih dalam TikTok organize dance lah kan. Okay, Instagram ada? Instagram ada Wan Ismail. Tapi Ismail tu N double, Ismail tu L ada 3 kat belakang. Okay. Untuk Katie Claw juga apa? Katie Claw Pet Shop. Kalau Instagram Katie Claw Pet Shop. Boleh tolong spell it out for us? CATTY Okay. CLAW Pet Shop. Kena spell juga ke? PETSHOP _ Kali itu kalau Instagram lah. Instagram Katie Claw Pet Shop. Alright. Katie Claw Pet Shop. Okay. So kalau ada yang nak reach out to Wan Ismail, nak tanya apa-apa, boleh reach out to Wan Ismail through his social media handle, through his social media. Aku nak sikit lah apa Abang Nugget, sikit je lah kan. Maybe malam ni tak sempat nak sebenarnya panjang sangat ni. Actually nak cerita tu memang panjang sebenarnya, tapi aku samarai kat tadi tu. Nak cerita memang panjang, tapi aku hopefully aku berharap lah, aku nak sangat aku ada aku punya protege lah. Aku berharap sangat apprentice lah kan. Yes, aku serius nak cerita dalam ni. Maybe agak orang kata apa, dia singkat jugalah kan. Betul. So, tak banyak kita boleh share, betul. Ya, kalau nak lepak duduk stable, nak cerita macam mana ambil PUMB ke apa, banyak sebenarnya nak cerita. Tapi nak lepak stable tu aku nampak challenges dia ialah tu lah, nak kena ada pasport, nak kena pasport sebab nak cross border. Pasport. Kat Jitra kat dalam Kedah dekat dalam Malaysia. Oh, okey. Nama siap. Okey, kepada pendengar yang masih mendengar up to this point, we thank you very very much. Dan kepada yang masih follow our episode up until now, we thank you again. Thank you. Aku nak ucapkan first kali lah, aku rasa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Wan Ismail sebab sudi spend dia punya time, because though it might seem as a simple thing datang sini bercakap, but it is not. I know the process to prepare and because this is something yang dia kata dia buat tu dengan ada orang kata nak volunteer, dia nak bagi balik dekat the community, society. So society, betul. And for him dengan to take that measure, dia siap cerita personal. Aku rasa it is a very good sharing untuk semua orang yang memang tak kisahlah nak buat business ke, or it just simply just to be inspired by his story. Aku terima kasih banyak-banyak dekat Wan. It was a good sharing session again. Also thank you sebab luangkan masa dengan Gen Y Cup. Hari ni kita walaupun orang kata tak seperti biasa, which is kita banyak bergurau, tapi kali ni topik dia tu lebih kepada benda yang serius, benda yang ilmiah. So kita itu yang kita nak buat. Di samping kita bergelak ke bergurau ke, dalam masa yang sama kita nak share something which is important kepada semua orang. So thank you so much Wan. Again, you guys out there, if you like what we do, kalau suka bolehlah share our playlist dekat Spotify ataupun check out our videos in YouTube, boleh comment, and don't forget to like, subscribe to our channel and hit the bell button for the notification. I guess that's all from me. Abang Kudin, is there anything you want to add? Abang Kudin tu nak angkat tangan pada tadi. Angkat kaki lah sebenarnya ni. Abang Kudin. First of all, terima kasih Wan. Sanggup. Ya, sama-sama. Ya. Okay, kita block Wan lah terus daripada sesi kita depan ni. Tak ada. Okay, terima kasih Wan dapat luangkan masa untuk kongsi kongsi masa untuk cerita pengalaman dan pengetahuan dengan Gen Y Cup lah. Satu benda yang kita orang pun sendiri boleh belajar daripada apa yang hang cerita tadi. And terima kasih juga dekat listeners yang masih mendengar. Jangan lupa follow kita orang, and juga follow Instagram Wan dan dia punya Katie Claw Pet Shop. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright. So okay Wan, ada apa-apa any last words untuk kita punya listeners?
First of all lah, aku nak ucap terima kasih lah kepada Jeng Wakat lah kerana sudi menjemput kan orang yang tak lah, orang kata apa, tak layak sangat nak sembang pasal bisnes ni kan. So anyway, thank you sebab bagi peluang kan. Terima kasih lah Jeng Wakat dan kepada listener Jeng Wakat yang rasa berminat pasal bisnes, nak tahu lebih lanjut. Actually aku memang berminat sangat nak ada protege. Jangan bimbang, insyaAllah aku akan guide. InsyaAllah itu dream lah sebenarnya. Dream. Belum ada. Adalah seorang tapi tak fully guide sebab masalah jarak dan sebagainya. Tapi kalau ada yang berminat, jangan bimbang, kita juga ada tim-tim yang lain. So jangan rasa takut ke apa ke, just contact je. Apa kita boleh tolong, kita boleh share. Sebab actually malam ni nak sampai ke semua tu dia terlalu panjang. Tapi tak apa, contact je aku dekat Twitter ke apa ke, just DM ataupun tweet je. Alright. Terima kasih banyak-banyak Wan Ismail, and terima kasih banyak juga kepada Cathy Claw Pet Shop. Yep. Alright, I guess that's all. Thank you very much. See you again next time. Bye-bye. Bye-bye.